Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Firdaus bin Abdul Salam dari SMK Gunsanat, Keningau, Sabah. Tajuk kajian saya berbunyi penggunaan e-phone bagi menambah baik amalan PDPC fonologi dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Sebagai pengenalan, saya guru bahasa Melayu yang mengajar tingkatan 6 dan fonologi merupakan subtajuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu semester 1 yang memperuntukkan 35 waktu. Dari segi pentaksirannya, kertas ini mengandungi 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C seperti yang tertera dalam slide itu. Sementara hasil pembelajaran antaranya yang terdapat dalam sukatan pelajaran seperti yang tertera dalam petikan sukatan di slide tersebut. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, masalah yang saya hadapi setelah saya melaksanakan PDPC lebih kurang 3 minggu dalam kelas, saya dapati ada dua masalah besar. Yang pertama, ketidakmampuan pelajar menguasai elemen fonologi, dan yang kedua, amalan PDPC dalam kelas yang kurang merangsang pembelajaran kendiri pelajar. Maksudnya, amalan PDPC saya sendiri. Okey, ini dapat saya buktikan melalui dua latihan bertulis yang telah saya laksanakan. Kemudian, melalui pemerhatian dan saya dapati salah satu puncanya ialah pencapaian Bahasa Melayu peringkat SPM pelajar-pelajar saya. Kemudian masalah amalan itu saya dapatkan melalui temu bual dan saya sendiri melaksanakan refleksi kendiri, dan melalui pemerhatian juga saya dapati memang pelajar saya kurang bermotivasi untuk belajar apabila uh, diperkenalkan tajuk fonologi ini. Dan akhir sekali, mereka berandaian bahawa fonologi ini merupakan tajuk yang sukar berdasarkan soal selidik yang saya laksanakan. Seterusnya, saya juga menjalankan tinjauan literatur yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, khususnya fonologi. Dan ini yang saya dapati secara rumusannya, pengajaran pembelajaran berbantukan graf, grafik dan penggunaan peranti sebenarnya sangat membantu dalam PDPC Bahasa Melayu. Seterusnya, kumpulan sasaran saya merupakan pelajar yang saya ajar Bahasa Melayu tingkatan 6 yang merupakan kelas seni visual semester 1. Daripada 16 orang pelajar ini, 6 terdiri daripada pelajar lelaki dan 10 orang pelajar perempuan. Dan saya juga mendapatkan maklumat tentang pencapaian Bahasa Melayu peringkat SPM mereka seperti yang tertera dalam slide tersebut. Seterusnya, fokus kajian ini ialah mengkaji kaedah atau strategi yang sesuai dalam PDPC untuk mengatasi masalah penguasaan fonologi. Sementara objektif umum menambah baik amalan PDPC bagi meningkatkan penguasaan pelajar tentang elemen fonologi. Dan saya perincikan kepada dua objektif khusus. Yang pertama, meningkatkan pencapaian fonologi berbantukan e-phone dalam kalangan pelajar tingkatan 6, dan yang kedua, menjelaskan elemen fonologi secara individu berbantukan e-phone dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Dan instrumen ataupun kaedah yang saya gunakan seperti yang tertera dalam slide tersebut. Objektif pertama, saya menggunakan instrumen latihan pra-ujian dan pasca ujian, dan objektif yang kedua, saya menggunakan pemerhatian sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, kajian ini merupakan kajian tindakan yang bermodelkan model Chemist dan McTaggart 1988 seperti mana yang tertera dalam slide tersebut. Dan dari segi perancangannya, saya telah merancang seawal November 2021. Kemudian dari segi pelaksanaan PDPC Januari 2022, dan seterusnya intervensi, maklum balas pra-ujian, analisis dan sehinggalah penulisan laporan pada Mac 2022. Tuan-tuan dan puan-puan,
semasa fasa perancangan saya juga merancang latihan-latihan yang saya berikan kepada pelajar-pelajar saya, antaranya 2 set soalan fonologi. Set yang pertama 10 soalan aneka pilihan dan set kedua 10 soalan aneka pilihan yang saya berikan secara bersemuka dan mereka kena menjawab dalam kelas. Dan contoh-contohnya seperti yang tertera dalam slide tersebut. Seterusnya, apakah itu e-phone? E-phone ini sebenarnya merupakan bahan grafik yang mengandungi beberapa elemen penting yang terdapat dalam fonologi seperti yang saya kemukakan dalam slide itu. Antara elemen-elemen itu yang pertama, carta vokal, carta diftong, jadual konsonan, alat artikulasi, nota dalam bentuk digital, latihan digital, dan poin-poin ringkas. Seterusnya, semasa fasa intervensi, saya melaksanakan beberapa langkah dalam PDPC berbantukan e-phone tadi. Jadi langkah-langkah ini saya bahagikan kepada 4 langkah penting. Penerangan guru, langkah yang kedua penerokaan pelajar, yang ketiga kolaborasi pelajar dan guru, dan langkah terakhir ialah penerangan pelajar. Pada saya, penerangan pelajar ini merupakan keistimewaan yang dapat saya laksanakan semasa PDPC. Sebab di sinilah berlakunya penerangan pelajar berdasarkan ataupun berbantukan e-phone. Sebutannya I. Lidah berada di depan. Waktu bibir ke dalam keadaan hampar dan rongga mulut. Rongga mulut dia sempit. Sekarang kita beralih ke fasa pemerhatian atau dapatan. Saya ingin mengembalikan ingatan kepada objektif yang pertama, iaitu meningkatkan pencapaian fonologi berpematukan e-phone dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Okey, saya juga kemukakan carta bar yang menunjukkan prestasi ataupun pencapaian signifikan pelajar-pelajar saya. 3 fakta penting. Yang pertama, peningkatan skor markah. Markah maksimum semasa praujian 12, sementara markah maksimum pasca ujian 17 seperti yang tertera dalam carta tersebut. Fakta yang kedua, peningkatan bilangan skor melebihi 10. Okey, semasa praujian 4 pelajar mendapat skor 10 ke atas, tetapi pasca ujian 16 pelajar saya mendapat skor 10 ke atas. Dan fakta yang lain, seorang pelajar mencatatkan pengurangan skor iaitu 1 skor dan 5 orang pelajar mencatatkan lonjakan skor sebanyak 10 skor. Seterusnya kita beralih ke dapatan kajian yang kedua yang merupakan objektif yang kedua. 3 fakta penting, pelajar mampu menerangkan elemen berbantukan e-phone. Kemudian yang kedua, pelajar mampu bersoal jawab tentang elemen fonologi yang diterangkan dan berkeyakinan menjelaskan elemen fonologi secara individu yang saya ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menyaksikan. Teruskan. Apa beza K dengan G? Kalau G, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengakhiri pembentangan ini dengan mengemukakan slide yang terakhir, refleksi. Dari segi kekuatan, e-phone merupakan ataupun mengandungi elemen fonologi yang lengkap. Saya dapat ibaratkan seperti satu bab dalam buku tetapi saya terjemahkan dalam sehelai ataupun satu muka surat.
Baik, kekuatan yang kedua, iPhone ini bersaiz besar, 4 kali 8 kaki yang saya pamerkan di dalam kelas. Sudah semestinya dia sangat memudahkan pelajar. Ada kelemahan, memang ada kelemahan. Yang pertama, latihan-latihan digital masih lagi kurang. Okay. Kemudian tiada bunyi contoh dalam bentuk audio. Okay. Apabila kita mengajar fonologi, sebenarnya dia berkaitan dengan bunyi-bunyi. Ini merupakan kelemahan, ya. Baik, dari segi kesimpulannya, menurut saya, iPhone merupakan bahan bantu PDPC yang menggabungkan konvensional dan digital yang sesuai dengan kemampuan pelajar, iaitu pelajar-pelajar tingkatan 6. Akhir sekali, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.